أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه الكرام، شأن الله لهم وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آمين. أما بعد. Yang saya muliakan Al-Fadhil Tuan Imam, para pegawai dan barisan, para kepimpinan bagi Masjid Al-Badar, para alim ulama, guru-guru, cikgu-cikgu, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, para kepimpinan masyarakat muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertama dan selamanya, sama-sama kita merafa'kan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kerana dengan limpah kurnia kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada saya dan kita semua, dapatlah sama-sama pada malam ini kita berada di dalam rumah dari rumah-rumah Allah, di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua diberkati Allah. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, pada malam ni saya nak share satu doa. InsyaAllah kita sambung pada masa depan lah. Memandangkan ni kuliah ganti, jadi insyaAllah kita sambung kitab pada masa depan. Doa yang saya nak share pada malam ni adalah doa agar kita diberi kesempatan taubat sebelum mati, dan ketika kita mati kita memperoleh syahid, dan setelah kematian kita beroleh syurga dan kenikmatannya. Tuan-tuan boleh ikut saya? Boleh insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna qabla al-maut taubah wa 'inda al-maut syahadah wa ba'da al-maut jannatan wa na'ima. Allahumma rzuqna
qabla al-mauti taubah wa 'inda al-mauti syahadah wa ba'da al-mauti jannatan wa na'ima. Doa ini bermaksud, ya Allah, rezekikanlah kepadaku sebelum mati taubat, wa 'indal mauti syahadah, ketika kita mati, ketika kami mati, wahai Allah, rezekikanlah syahid, wa ba'dal mauti jannatan wa na'ima, dan setelah daripada kematian kami, rezekikanlah kami mendapat syurga dan kenikmatannya. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, orang yang beruntung adalah orang yang sebelum mati dia sempat bertaubat. Dan orang yang rugi ialah orang yang sentiasa menangguh-nangguhkan taubat sehingga datang kematian. Dan memanglah syaitan itu sentiasa membisikkan kepada manusia untuk mereka menangguhkan amal. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Doa yang kita baca tadi adalah doa agar kita mati, kita diberi kesempatan untuk bertaubat. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, kita selalu dengar cerita tentang orang-orang yang baik, namun kematian mereka sebaliknya. Dan kita juga selalu mendengar cerita, kisah tentang orang yang tidak baik, namun kematian mereka adalah husnul khatimah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penentu kehidupan kita di sana bukan hari ini, bukan masa ini, akan tetapi al-ibratu bil khawatim. Penentu baik atau buruk seseorang itu adalah ketika mana penutup, bagaimana dia menutup kehidupannya. Ada orang yang subhanallah, waktu dia hidup dia cukup baik, tetapi waktu dia nak mati, kematiannya itu berlaku sebaliknya. Contoh kisah yang berlaku kepada satu orang lelaki yang dikenali dengan seorang guru yang mempunyai karamah yang luar biasa, yang bernama Barsisah. Barsisah ni tuan-tuan, zaman dia orang yang paling kuat sembahyang tu dia. Orang yang paling kuat sembahyang tu dia. Sampai hidupnya selain daripada makan, selain daripada minum, selain daripada pergi tandas, selain daripada tidur, selain daripada bersama dengan isteri, semua solat, semua ibadat tuan-tuan. Semua solat, semua ibadat. Tapi tuan-tuan, yang kata manusia ni tak tahu macam mana kematian dia. Mati dia tuan-tuan sujud kepada iblis. Na'udzubillah min dzalik. Mati dia sujud kepada iblis. Kita nak cerita tuan-tuan, anak murid kepada Barsisah ni semua mempunyai karamah yang luar biasa. Anak murid dia boleh terbang, pakcik. Anak murid kepada Barsisah ni duk terbang ni. Dan mereka boleh berjalan atas air. Nak cerita kata Barsisah ni agak-agak macam mana dia. Satu hari pernah dia tengah duk solat, tiba-tiba datang satu orang lelaki melaksanakan solat seperti dia.
Dia duk solat di satu sudut, datang satu orang lelaki tua solat di sudut paling hujung sekali. Barsisah ni dia duk tengok satu orang lelaki tu, oh ada orang nak semayang dengan aku mungkin. Lelaki ni dia semayang cukup banyak sampai Barsisah duk berling tengok dia, kata, biar betul. Barsisah tengah duk semayang, dia rasa nak kena qada hajat, dia pergi tandas. Tengah duk semayang, dia kata, aku nak kena tidur, aku nak kena makan. Sebab apa? Sebab nak dapat balik kesegaran, kekuatan nak sambung solat, nak sambung ibadat. Tapi yang kata pakcik tua ni, solat tak berhenti, tandas tak pi, tidur pun tidak, makan pun tidak. 2 hari 2 malam Barsisah duk tanya, duk tengok dia. Akhirnya Barsisah teringin nak tanya, boleh saya jumpa saat dengan pakcik? Boleh. Siapa kamu? Dia pun perkenal diri dia, saya sekian-sekian orang. Oh, dari mana? Dia pun cerita latar belakang background dia. Akhirnya Barsisah pun subhanallah tanya kepada dia, pakcik, macam mana pakcik boleh semayang ni luar biasa lebih daripada saya? Saya ni hak kata semayang ni nak kena pi tandas juga, nak kena tidur, nak kena qada hajat dan sebagainya. Pakcik tu kata apa? Dia kata, ni pakcik nak cerita. Tok Wan nak cerita ni. Tok Wan dulu macam kamu lah. Tok Wan dulu macam kamu. Maknanya waktu buat ibadat terganggu dengan kerja-kerja, menunai kerja-kerja, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perkara-perkara yang diperlukan oleh satu orang manusia, nak kena qada hajat, nak kena makan dan sebagainya. Kemudian kata pakcik tu, hinggalah satu masa saya terjebak dengan satu dosa, akhirnya saya taubat kepada Allah. Lepas tu Allah beri kekuatan kepada saya. Hasil saya taubat tadi ni, Allah beri kekuatan kepada saya yang tak diberikan kepada orang lain. Iaitu saya solat, saya dah tak perlu dah melakukan perkara-perkara yang dilakukan oleh manusia seperti tidur dan sebagainya. Saya solat, saya beribadah sepanjang hari. Barsisah akhirnya dia kata, apa maksiat yang kamu buat? Dia kata, kalau kamu nak jadi macam saya, kamu kena ikut saya. Maksiat yang kamu buat, maksiat itu mestilah maksiat yang besar. Barsisah pun tanya, maksiat macam mana? Dia kata, kamu kena bunuh orang. Kamu kena bunuh orang. Barsisah pun kata, bunuh orang tak kot. Takkan saya nak bunuh orang? Kalau kamu tak boleh bunuh orang, tak mampu bunuh orang, kamu kena berzina. Tu dia, berzina pun tak kurang beratnya. Saya tak boleh dua-dua benda tu. Kalau kamu tak boleh, kamu kena minum arak. Kalau minum arak pun kamu tak boleh, kamu takkan jadi macam saya. Lepas kamu buat, kamu kena terus taubat. Dia kata, terus taubat, jangan tangguhlah, terus taubat. Kamu akan jadi seperti mana saya jadi hari ini. Akhirnya Barsisah kata, kalau minum arak saya boleh. Sebab yang kata bunuh ni dia bersangkut dengan manusia, yang kata berzina pun bersangkut dengan manusia. Tapi minum arak dia kata, aku boleh taubat. Aku boleh taubat. Akhirnya na'udzubillahi min dzalik, Barsisah pun pergilah ke satu kedai arak. Dia pun beli arak. Kebetulan yang jual arak waktu tu ada satu orang perempuan. Satu orang perempuan dia jual arak. Maka Barsisah pun minum arak depan perempuan tu dengan harapan dia nak terus taubat. Lepas minum arak, dia nampak perempuan tu cantik sangat. Dia nampak perempuan tu cantik sangat dan dia tak boleh kawal nafsunya, maka berlakulah penzinaan. Pendekkan cerita, maka dia telah pun berzina. Bila dia berzina, perempuan ni kata, hang tunggu, aku bagi tahu dekat suami aku. Mampu hang, kalau bahasa kita. Barsisah pun waktu tu dia cemas, dia bunuh perempuan tu. Dan waktu suami kepada perempuan tu pulang, dia bunuh suami kawan tu. Akhirnya semua dia buat. Minum arak pun dia buat, berzina pun dia buat, bunuh orang pun dia buat. Akhirnya
Yang kata syaitan, pakcik tadi ni, dia adalah dia adalah syaitan yang menyerupai manusia. Dia nak tipu orang-orang soleh. Jadi subhanallah, pendekkan cerita, Basisah pun, yang kata pakcik tua tadi, dia pergi mengadu kepada raja, kepada pemerintah waktu tu. Maka pemerintah pun tangkap Basisah tadi. Bila tangkap, sabit kesalahan bunuh orang, maka dia kena bunuh balik. Hukumannya waktu tu dia kena sula. Akhirnya Basisah duduk dalam penjara, subhanallah, duduk dalam penjara. Datang pakcik tua tadi, dia masuk dalam penjara menyerupai orang lain pula. Dia kata, wahai fulan, apa cerita hang ni? Apa cerita hang boleh masuk penjara ni? Dia kata apa? Aku silap lah. Aku tertipu dengan satu orang tua. Seorang tua ni dia tipu aku. Tuan-tuan, dia tipu aku. Maka pakcik tua tu pun kata, dia tipu macam mana? Basisah pun cerita. Akhirnya pakcik, orang yang iblis menyerupai dia masuk dalam penjara tadi, dia sebut kepada Basisah, kau nak tak aku selamatkan kau? Basisah kata, sudah tentulah. Kalau kau nak aku selamatkan kau, satu syarat. Apa dia? Basisah kata, apa dia? Hang kena sujud kat aku. Dia kata, nak sujud dekat hang, mana boleh? Dia kata, kalau hang sujud dekat aku, hang kau tengok akan berlaku suatu keajaiban. Basisah kata, mana mungkin aku sujud dekat hang? Lah ni hang nak selamat ke tak mau? Dia kata, nak hang sujud kat aku. Sujud sah. Maka ketika mana hukuman akan dijalankan, pengawal penjara dah pegang Basisah untuk disula sampai mati untuk hukuman bunuh balas terhadap perbuatan yang dia buat hari itu. Akhirnya Basisah tanya kepada pakcik tua tadi, betulkah kau boleh selamatkan aku? Kata pakcik tua, boleh. Basisah pun kata, kalau macam tu, macam mana aku nak sujud kepada kamu dalam keadaan aku akan dihukum sula ni? Maka kata orang tua tadi, memadai dengan kau tundukkan sikit kepala kepadaku tanda sujud. Kau akan melihat berlaku suatu keajaiban dalam hukuman ini, kau akan selamat. Akhirnya waktu nak dihukum, Basisah pun tundukkan kepala tanda sujud kepada lelaki tua itu. Maka Basisah mati tanpa berlaku keajaiban. Maka seorang soleh, seorang guru yang mempunyai kelebihan yang luar biasa, mati dalam kekufuran sujud kepada iblis. Tuan-tuan, kita hak tak guru, kita yang tak solat banyak, macam mana kita boleh merasa aman daripada tipu daya Allah? Tak tahu lagi tuan-tuan mati macam mana ni. Dulu kita cerita satu orang soleh yang mati macam tu. Saya kalau tuan-tuan ingat, minggu lepas ataupun 2 bulan lepas, saya pernah cerita tentang satu orang tabi'in, hafiz Quran 30 juzuk, merupakan panglima yang cukup hebat. Ketika seruan jihad telah pun memanggil, kompang telah dipalu, dialah orang yang duduk depan sekali di medan jihad, orang Islam di kalangan tabi'in. Namanya Abdah bin Abdul Rahman, mati murtad. Bila orang tanya dia sebelum dia mati, kau hafiz Quran, ayat mana yang kau ingat lagi sampai hari ni? Kau telah pun murtad. Dia kata, semua ayat aku dah lupa, yang aku ingat hanya 2 ayat saja. 2 ayat saja yang aku ingat. Maka kawan dia tanya, ayat apa tu wahai Abdah? Dia kata, ayat dalam surah Al-Hijr, ayat 2 dan ayat 3. Ayat yang berbunyi, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin dharhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Dia kata, ayat ni aku boleh baca, ayat lain aku dah lupa, aku tak boleh baca. Apa maksud ayat ni? Rubama yawaddul ladzina kafaru, orang-orang kafir mereka mencita-citakan kalaulah sewaktu mereka hidup di dunia dahulu mereka merupakan seorang muslim. Kata Allah, dharhum, biarkan mereka, yakulu, mereka makan, wa yatamatta'u, biarkan mereka bersedap-sedap, wa yulhihimul amal, biarkan mereka tertipu dengan angan-angan mereka, fasawfa ya'lamun, hari kiamat mereka akan tahu kesudahan dan balasan terhadap perbuatan mereka.
Tuan-tuan, orang soleh, wali Allah yang dikenali dengan seorang wali Allah, seorang tabi'in, hafiz Quran, mati dalam keadaan hina. Na'udzubillahi min dzalik. Di sana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada juga di kalangan manusia yang hidup mereka adalah seorang yang sangat gemar melakukan maksiat dan dipandang hina, tetapi ketika mati mendapat husnul khatimah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tuan-tuan, ada satu cerita di zaman Nabi Allah Musa. Di zaman Nabi Allah Musa, ada satu orang lelaki yang sangat gemar melakukan maksiat. Bila orang sebut nama Fulan bin Fulan, orang akan kata, dia ni siapa tak kenal? Hawa nak mampu. Kalau bahasa kita lah, dosa apa dia tak buat, semua dia sapu, semua dia johan, semua dia juara. Dosa kecil pun dia boleh, dia dikenali orang yang gemar melakukan dosa kecil. Begitu juga dosa besar. Sampai waktu dia mati, orang semua pakat hina dia, tuan-tuan. Orang semua pakat hina dia. Orang hina dia sampai satu tahap orang angkat jenazah dia, letak di atas satu tempat yang dipenuhi dengan najis-najis binatang. Nak cerita kata betapa hinanya orang ni, dipandang hina oleh semua manusia. Akhirnya, pendekkan cerita, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Allah Musa. Allah kata, wahai Musa, hang pi ambil, kamu pergi ambil jenazah lelaki ini, mandikan dia, dan kau solatkan jenazah kepadanya, kebumikan dia di tempat yang mulia. Nabi Musa pun bila mana Allah perintahkan macam tu, Nabi Musa pergi cari di suatu negeri, di satu kampung, sampai jumpa penduduk kampung tu. Nabi Musa tanya, kenal tak Fulan bin Fulan? Dia kata, kenal. Hui, dia ni jangan buat main, cukup jahat, cukup hawak. Kemudian, kenapa kamu kata macam tu? Mereka pun ceritalah segala kesalahan, segala dosa yang dia buat waktu hidup dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya Nabi Musa pun tunaikan perintah Allah. Nabi Musa ambil jenazah lelaki ni, lalu dimandikan, lalu dikafankan, lalu ketika itu dikebumikan di tempat yang mulia. Akhirnya Nabi Musa tertanya-tanya dalam diri dia, ya Allah, aku munajat kepadamu, wahai Allah. Orang kampung bagi tahu, kata dia ni orang jahat, tapi engkau mengatakan dia kekasihmu, wahai Allah. Siapa lelaki ni, wahai Allah? Siapa lelaki ni? Maka Allah pun sebut, wahai Musa, dia adalah di kalangan kekasih aku. Walaupun dia seorang lelaki yang gemar melakukan dosa, tapi tahukah kamu, sebelum dia mati, dia sempat bermunajat kepada aku, dan aku terima munajat dia. Itu je amal lelaki tu. Orang lain tak tahu, kata dia sebelum dia mati, dia sempat bermunajat kepada Allah, dan Allah terima munajat lelaki ni. Orang tak tahu. Akhirnya Allah berfirman kepada Nabi Musa, yang dia sebut kepadaku di dalam munajatnya, dia sebut, wahai Allah, aku pendosa yang selalu kalah dengan hawa nafsuku sendiri, wahai Allah. Ampunkan aku, wahai Allah. Wahai Allah, kalau engkau ampunkan aku, nescaya sudah tentulah para nabimu dan para kekasihmu akan berbangga, wahai Allah. Akan tetapi sekiranya engkau tidak mengampunkan aku dan mengazab aku, sudah tentulah iblis dan syaitan akan bergembira dan berbangga, wahai Allah. Aku yakin, wahai Allah, engkau lebih suka mengembirakan kekasihmu daripada gembiranya musuh-musuhmu, wahai Allah. Oleh itu, ampunkan aku. Maka Allah berfirman kepada Nabi Allah Musa, wahai Musa, aku adalah maha pemurah lagi maha penyayang. Aku mengampunkan seluruh dosa dia dan menjadikan dia di kalangan para kekasihku. Tuan-tuan,
Tadi kita cerita orang baik-baik mati tak baik. Hari ni kita cerita orang tak baik mati baik. Tak tahu tuan-tuan macam mana. Kita hari ini tak boleh nak kata kita baik lagi selama mana kita belum mendapat husnul khatimah. Waktu kita dah dapat husnul khatimah, baru kita boleh sebut alhamdulillah aku termasuk di kalangan orang yang baik. Kita tengok orang yang buat jahat, jangan hina tuan-tuan. Takut macam cerita Nabi Musa ni. Semua orang kata dia jahat, tetapi Allah kata dia kekasih Allah, siapa tahu. Sebelum mati dia taubat, siapa tahu. Macam cerita kita cerita tadi, orang baik-baik tapi sebelum mati adalah termasuk di kalangan orang yang mati su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi sebab itu dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita, di kalangan manusia ada yang dia dengan neraka ni jaraknya adalah shibr, sejengkai. Dia punya jahat, dia punya kaki maksiat, dia dengan neraka tu sejengkai saja. Tetapi waktu dia mati, dia sempat taubat walaupun orang lain tak tahu. Walaupun orang lain tak tahu. Maka dia termasuk di kalangan ahli syurga. Dan Nabi sebut juga, di kalangan manusia ada yang mereka itu jaraknya dengan syurga hanya sejengkai. Akan tetapi sebelum dia mati, dia terbuat perkara-perkara yang boleh mengundang murka Allah dan memasukkannya ke dalam neraka, maka dia ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Doa yang kita hafal sebentar tadi tuan-tuan adalah doa agar kita, jahat-jahat kita, setara mana pun jahat kita, biar sebelum kita mati kita sempat taubat. Hari ini kita taubat tuan-tuan, tapi kita tak tahu taubat kita ni Tuhan terima ke tak. Jadi kita minta pada Allah, ya Allah, biar aku sebelum mati ni aku sempat juga taubat, dan waktu aku mati aku mendapat syahid. Kira-kira 2 bulan lepas tuan-tuan, saya kehilangan Tok Wan saya lah. Saya kehilangan Tok Wan saya, ayah kepada ayah saya, di Kampung Kembal. Orang kenal dia dengan nama Cikgu Romli. Tuan-tuan, 2 bulan sebelum dia meninggal, dia bagi tahu dekat tok saya. Dia kata, ni aku nak pergi tengok anak-anak aku. Aku nak pergi tengok anak-anak aku. Dia tak pernah sebut macam tu. Tok saya pun call adik saya. Adik pun waktu tu, pendekkan cerita, dia bawa tok dan bawa Tok Wan saya mai ziarah anak-anak dia 2 bulan sebelum meninggal tuan-tuan. 2 bulan. Dia sakit lebih kurang 5 hingga 6 tahun dah, tapi tak pernah dia bagi tahu nak ziarah anak-anak dia. Seakan-akan ada satu mesej yang dia nak sampaikan. Jadi subhanallah, tak apalah, bila dia dah ziarah, dia mai sini tuan-tuan dalam keadaan dia lumpuh, tak boleh nak gerak badan. Tapi mai hantar dia ke sini, dia sempat ziarah rumah saya. Dia sempat ziarah rumah mak menekan saya di kawasan sinilah. Balik sebulan lepas tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mak ngah bagi tahu, mak menekan saya panggil. Dia kata, jom kita semua balik lah. Balik pasal apa? Balik sebab Tok Wan dah nampak teruk sangat dah. Kita panggil bahasa dah lorak sangat dah. Dia minum kopi, dia bagi tak ke Tok, dia kata nak kopi, membuat kopi. Tok saya pun dengar lah, dia cakap pelek-pelek dia, tak apa nak jelas, tapi Tok saya faham, Tok saya buat kopi. Minum kopi, lepas tu dah pejam mata, muntah, dah tak buka mata. Pendekkan cerita, ni yang kata Allah nak permudahkan orang nak mati tuan-tuan. Bila kata Tuhan nak bagi mudah, dia mudahkan dengan apa juga cara. Anak cucu ni duk merata-rata ni, saya lari balik tuan-tuan. Pak menekan, mak menekan, duk Kuala Lumpur, duk mana hala, semua balik, dan semua ada. Tak ada satu orang anak ataupun satu orang cucu pun tak ada, semua ada.
kami buat giliran baca Yasin. Buat baca Yasin. Ayah saya baca, lepas tu saya baca. Buat giliran sampai pukul 4 pagi. Waktu tu saya baca biar pukul 12 malam. Saya berhenti rehat, ganti dengan orang lain, ganti dengan orang lain. Pukul 4 pagi lebih kurang kita azan dulu lah, insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة القائمة سيدنا. Tadi saya cerita tentang macam mana Tok Wan saya waktu mana dia menghembuskan nafas terakhir, tuan-tuan. Kami semua mai. Ni yang kata Allah dia permudahkan segala urusan. Kita duk dengar cerita ada di kalangan manusia yang waktu dia mati anak tak sempat balik, anak kerja, anak di outstation dan sebagainya lah. Sampai jenazah tu terpaksa ditangguhkan perkebumian dia sebab tunggu anak sulung, sebab tunggu anak kedua. Tapi yang kata Tok Wan saya ni Allah Ta'ala mudah.
Kakak saya, dia kata dia pun tak pernah jadi macam tu. Tak pernah seumur hidup jadi macam-macam tu. Dia mai daripada Kuala Lumpur tu. Daripada Kuala Lumpur balik ke Baling, tuan-tuan cuba bayang, 2 jam. Daripada Kuala Lumpur sampai ke rumah Tok Wan saya ni, di belah tembok Perik Panjang tu, 2 jam. Dia kata tak pernah ni, minyak tu pula turun sikit dah. Adakah, tanya kakak, abang bawa kereta laju lah? Dia kata tak, bawa biasa ya. Dia tak mau terkejang-kejang sangat. Tapi 2 jam. Saya ingat berlaku dekat kak saya saja. Saya tanya pak mentor saya duduk belakang ni. Dia bertolak pada sini lewat dah. No, dia pi sampai ke Baling sana tu. Kalau kita biasa-biasa, kalau saya sendirilah sejam lebih. Daripada Langgak ni kita nak ke Baling sana, nak ke Perik Panjang sana, dekat sejam lah. Dia setengah jam. Dia dah setengah jam lah. Rupanya Allah Ta'ala ni, dia yang menciptakan masa. Dia boleh menjadikan masa itu berkat. Dia boleh memanjangkan masa. Dia boleh memendekkan masa. Walaupun kita semua sehari semalam 24 jam, tapi 24 jam kita tak sama macam 24 jam para kekasih Allah. Imam Abu Hanifah, malam dia macam kita, tapi dia boleh solat malam 1000 rakaat. Kita 2 rakaat pun tak mampu. Kalau kita buat semalaman pun tuan-tuan, kita hanya boleh pi 20, 30, 40 ataupun paling banyak 100 rakaat. Tapi Imam Abu Hanifah 1000 rakaat. Itu yang kata masa yang Allah Ta'ala berkat. Baik, sambung cerita. Kami semua pun dah berkumpul pukul 4 pagi. Akhirnya waktu tu mak menakan saya, pakat panggil dah, jom mari semua sebab Tok Wan nampak lain dah ni, nampak lain dah. Waktu tu kami satu rumah turun. Masa tu kami pakat doa, ya Allah Tuhan, ya Allah, ya Allah. Dan waktu tu tuan-tuan, saya saksi dengan mata kepala saya. Tok Wan saya waktu meninggal, ni air mata keluar. Baru saya tengok, macam ni rupanya hak kita duduk mengaji ni. Kata tanda orang mati syahid ni, air mata dia keluar, dahi dia berpeluh. Dan Tok Wan saya, dahi dia berpeluh. 3 tanda orang ni mati diterima Allah, mati sebagai syahid. Syahid di sini maksudnya syahid akhirat. Di dunia dia kena solat, dia kena perlu kita solat kepadanya, perlu kita mandikan dia. Tapi di akhirat dia mendapat title orang-orang syahid. Akhirnya saya yang mandikan Tok Wan saya. Lepas mandi, dia ni orang lumpuh, muka orang sakit 5 tahun tuan-tuan. Orang lumpuh ni stroke 5 tahun. Waktu dia lepas mandi dah tuan-tuan, muka dia berubah. Saya tengok muka dia berubah. Ya Allah, saya tengok, ya Tuhan, first time aku dapat tengok benda macam ni. Tak habis lagi benda berlaku kepada orang yang Allah Ta'ala muliakan ni. Bila sampai ke kubur, dah pas selesai semayang, nak ke kubur, orang kampung cerita, kampung kami ni dah lebih 2 minggu tak hujan, hari ni hujan. Semalam tu hujan lebat, semalaman hujan. Dia berkata 2 minggu tak hujan. Kita duduk ni, Allah. Dan kita duduk fikir kata apa, mesti tanah hari ni mesti basah lencun, nak korek payah. Mesti tanah berlopak-lopak, jadi apa ni, tanah lembut sebagainya, susah kita nak ke bumi nanti ni. Habis kotak kita sampai ke kubur tuan-tuan, semua orang lupa kata semalam hujan lebat. Mudah ke bumi. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila habis ke bumi semua, kami adik-beradik kumpul. Semua pakat cerita kelebihan Tok Wan. Seorang cerita, ayah kita ni dulu, hampa tahu tak, dia ni duk sedekah cukup kuat. Kawan ni cerita pula, ayah kita dulu, hampa tahu, sejak puluhan tahun tak pernah tinggal qiyamul lail. Pukul 4 pagi dia akan bangkit, harinya Allah ambil dia pukul 4 pagi juga. Ayah kita letih tera mana pun dia akan solat tasbih setiap hari. Dan waktu dia solat, tak ada siapa boleh kacau. Dia akan solat. Ayah kita di kalangan adik-beradik sebut, ayah kita ni pengamal tarikat Ahmadiyah. Dikatakan oleh ulama, siapa yang mengamalkan tarikat Ahmadiyah ni sebelum mati akan diangkat menjadi wali Allah. Ada di kalangan yang sebut, ayah kita ni sejak puluhan tahun dia seorang satu-satunya orang kampung ni
yang mengamalkan jubah dan serban warna putih. Dia semayang kat rumah pun tuan-tuan pakai serban. Saya ni main kuliah pakai serban. Mayang kat rumah saya tak bawa semua-semua ni. Berserban, pakai kepiah, pakai baju, Allahu Akbar. Dia solat sunat, rawatib tak pernah tinggal, dan semua tu dia pakai jubah, pakai serban putih. Dan dia ceritakan juga dia ni adalah anak murid kepada Tuan Guru Haji Umar Zuhdi yang cukup rapat. Bila habis dah ke bumi, minggu lepas kami balik kampung. Balik kampung tuan-tuan, ayah saya cerita, dia mimpi. Cukup 40 hari Tok Wan meninggal tuan-tuan, dia mimpi. Dia mimpi, dia kata, dalam mimpi itu nampak dalam satu majlis ilmu, tempat guru dia yang guru dia akan mengajar, iaitu Tuan Guru Haji Umar Zuhdi, ayah saya duduk belah ujung. Waktu tu Tok Wan saya senyum kepada ayah, dia kata, ni mai hang ganti Tok Guru Haji Umar. Ayah saya tengok buat muka Tok Wan waktu tu cukup-cukup manis. Seakan-akan nak cerita kata apa? Hari ni aku dah bahagia. Yang saya fahamlah, hari ni aku dah bahagia kerana anak aku jadi macam aku nak. Dia Tok Guru paling dia respect sekali Tok Guru Haji Umar Zuhdi, Allah yarham. Dia cukup respect Tok Guru, dia mengaji cukup lama. Dan dia tuan-tuan, dia harapkan anak-anak dia semua waris Tok Guru ni. Sebab dia ajak semua, sampai berapa lapis generasi ni, dia ajak pergi mengaji dengan Tok Guru Haji Umar Zuhdi. Mai kita mengaji. Sebab dia nak anak-anak jadi macam tu. Pak Melaka saya cerita pula, dia kata dia pun mimpi juga. Dia kata dia Pak Melaka saya mengaji Yaman. Dia kata dulu masa dia mengaji, dia pernah baca, dia pernah dengar satu cerita berkenaan dengan satu orang ni, salah seorang di kalangan orang yang tak baik lah. Bila dia mati, orang mimpi macam-macam pasal dia. Mimpi macam-macam pasal dia. Lalu pada ketika tu ada satu orang ni, dia mai ke kubur. Dia kata, ya Allah, ampunkanlah semua ahli kubur ni. Maka orang yang doa tu adalah satu orang yang dikasihi Allah, disayangi Allah. Maka orang tadi, orang mimpi, walaupun sebelum tu dia azab oleh Allah, orang mimpi dia nak. Lepas beberapa hari orang mimpi, dia mendapat kenikmatan yang tak diberikan melainkan kepada orang-orang yang dikasihi Allah. Orang tanya sebab apa? Katanya sebab ada orang yang menghadiahkan amalan dan mendoakan kepada seluruh ahli perkuburan tu. Maka Pak Melaka saya bila dia dengar cerita macam tu, dia pun malam tu dia baca selawat sampai dia terlena, dan dia kata, ya Allah, kalau ada pahala daripada amalku ni, ya Allah, sampaikanlah kepada ayahku. Sampaikanlah kepada ayahku tuan-tuan. Malam tu dia mimpi Tok Wan saya jumpa dengan dia, baju warna putih, senyum kepada Pak Melaka saya ni. Nak cerita kata apa tuan-tuan, betul Nabi sebut. Hak Nabi kata apa? Orang ni bila mati tuan-tuan, dia masuk sama ada dia masuk raudhatum min riyadil jannah ataupun hufratun min hufratin niran. Masuk taman dari taman-taman syurga ataupun lubang dari lubang api neraka. Sebab tu ulama cerita tuan-tuan, berdasarkan hadis Nabi, bila orang ni mati, dia masuk dalam kubur. Waktu tu ruh dia keluar. Waktu dia masuk dalam kubur ni, Allah kembalikan balik ruh dia, sehinggakan waktu tu dia dapat mendengar apa sahaja yang dibicarakan oleh orang-orang yang berada di sekitar tu. Orang baca Yasin dekat dia dengar. Orang baca tahlil dekat dia dengar. Sampai derapan telapak kaki orang terakhir pun dia dengar. Orang berjalan pi, tuan-tuan cuba bayangkan sah. Mati ni tuan-tuan, biar ingat banyak kali tak apa tuan-tuan. Biar ingat selalu tak apa tuan-tuan. Tak rugi lah ingat mati. Nabi ajak kita, akthiru zikra hadhimil ladzat, perbanyakkan ingat pemutus bagi segala kesedapan, itulah mati. Bila ingat mati, cerita bab mati banyak sikit tak apa tuan-tuan. Hidup kita tak lama, biarlah kita mati ada bekal. Sebut pilah tuan-tuan, walaupun tak reti nak ceramah pun sebut pilah. Sebab apa? Sebab orang yang selalu cerita pasal mati ni, dia akan dapat 3 kebaikan. Ya, pertama, dia akan tergerak hatinya untuk tidak menangguhkan taubat, akan segera bertaubat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Yang kedua,
dia tidak rakus dengan dunia. Hak dua ada dia rasa cukup. Yang ketiga tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia akan semangat dalam beribadah. Biar ingat mati banyak sikit tak apa. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, saya masa 5 minit nak tutup lah. Yang kata manusia ni waktu mati tuan-tuan, Nabi cerita derapan telapak kaki manusia terakhir tu dia dengar, Allah, anak-anakku tinggal aku dah, anak-anakku tinggal aku dah, tuan-tuan. Waktu mana duduk dalam kubur tu, maka datanglah dua malaikat Munkar dan Nakir yang akan soal siasat dia. Man rabbuka man nabiyuka. Walaupun hari ni kita hafal tuan-tuan, tapi ingat jawapan kita pada hari itu bukan dengan ilmu pengetahuan, tapi dengan amalan. Dengan amalan lah kita boleh jawab. Bila satu orang ni boleh jawab semua persoalan tadi tuan-tuan, maka dia akan berpindah ke satu negeri lain. Dia akan berpindah ke satu daripada dua negeri. Salah satu daripada dua negeri. Iaitu sama ada dia berpindah ke taman syurga, satu perkampungan, satu negeri yang cukup indah, cukup best, ataupun yang kedua dia akan dipindahkan ke satu negeri yang begitu sengsaranya itu sangat luar biasa. Sebab tu bila mana satu orang tu pindah ke alam lain tuan-tuan, dia akan jumpa ramai orang-orang dia pun tak kenal. Siapa depa ni? Seronoknya kat sini. Ini sebelum dibangkitkan manusia kepada mahsyar ni, dia akan jumpa dengan orang-orang soleh. Oh, ramainya kat sini. Siapa ni? Oh, tak kenal. Kalau ada orang yang dia kenal, dia akan tegur. Assalamualaikum. Oh, Mat, kita tak jumpa 4 tahun dah ni. Hang duk ada kat sini? Oh, alhamdulillah ada kat sini. Hang apa cerita bila sampai? Aku semalam sampai. Okey, hang nak okey. Anakku macam mana? Anak hang tahu tak, anak hang lah ni berjaya bisnes dia. Bini aku macam mana? Bini hang tu kawan aku sapu yang tak ada. Kawan kita lah tu hak duk seteru dengan hang tu. Punya ada sebab. Lepas hang meninggal ni dia sapu bini hang. Oh ya ke? Aduh, macam mana dia? Dia cerita politik kita lah ni macam mana? Politik panjang cerita, nak cerita tak habis. Masa ham meninggal tu siapa dia? Perdana Menteri. Dia pun cerita sekian-sekian orang. Loh, masa aku nak meninggal tu sekian-sekian orang. Dalam tempoh berapa tahun tukar. Lepas tu kita punya kampung macam mana? Dia mula cerita. Tuan-tuan, ni kata taman dari taman-taman syurga. Kalau dia tengok, mana kawan kita? Kawan dia tanya, mana kawan kita nama, saya buah kalau ada nama ni saya minta maaf lah. Buah nama Haji Ibrahim contohlah. Kalau ada minta maaf. Dia kata Haji Ibrahim tu mana Haji Ibrahim tu? Haji Ibrahim tu meninggal dah. Belum meninggal dah ke? Aku tak pernah nampak pun kat sini. Maka orang akan sebut, kalau kau tak pernah tengok kat sini, maka tempat dia di negeri satu lagi. Negeri satu lagi. Jadi subhanallah tuan-tuan. Jadi ni nak cerita kata kehidupan manusia setelah mati. Kalau Allah terima, inilah tempat dia. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Tapi kalau Allah tak terima tuan-tuan, na'udzubillah min dzalik. Sebab itu Sayyidina Uthman, dia bila diceritakan kepadanya tentang syurga, dia tak menangis. Bila cerita kepadanya tentang neraka pun dia tak menangis. Tapi bila start saja cerita pasal kubur, dia mula menangis. Dia lalu dekat kubur pun dia dah menangis dah. Orang tanya, pasal apa kau menangis wahai Uthman? Ketika orang cerita kepadamu tentang kubur, kau menangis. Bila diceritakan kepadamu tentang syurga dan kenikmatannya, begitu juga neraka dan kesengsaraannya, kau tak menangis. Kata Sayyidina Uthman, sebab dalam kubur ni kita duduk seorang-seorang. Nabi sebut tidak ada tempat yang lebih menakutkan yang aku lihat lebih daripada azab kubur, lebih daripada suasana dalam kubur. Kata Nabi, siapa yang selamat di sini, maka perjalanan setelah tu dia akan mudah. Tuan-tuan, siapa yang tak selamat kat sini, setelah tu dia akan semakin rumit, semakin sukar, makin susah. Jadi tuan-tuan, marilah kita saya nak ajak tuan-tuan kita beramai dengan doa yang saya bagi tadi. Doa mengajar kepada kita, ya Allah, Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubah. Ya Allah, biar aku sebelum mati aku sempat taubat. Dan waktu mati termasuk di kalangan orang yang dipilih Allah sebagai syahid, dan setelah mati kita mendapat syurga dan kenikmatannya insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan,
Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di kalangan orang-orang yang diterima taubat, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita, Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk kita taubat sebelum daripada ajal menjemput. Amin 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 ya rabbal alamin. Segala yang baik daripada Allah, segala kekurangan daripada saya hakikatnya dari Allah. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada semua hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت